Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi untuk mata pelajaran akhlak, iaitu adab berwuduk. Okay, boleh tengok pada kitab akhlak untuk pelajaran 3. Okay, sama-sama eja macam mana eja perkataan adab berwuduk. Alif A, dal ba dab, adab. Ba ro ber, waw wu, dot waw hamzah du, berwuduk. Adab berwuduk. Lagi sekali. Alif A, dal ba dab, adab. Ba ro ber, waw wu, dot waw hamzah du, berwuduk. Adab berwuduk. Okay, seterusnya masuk pula pengenalan, iaitu yang dimaksudkan dengan wuduk. Okay, sama-sama eja perkataan pengenalan. Pa, pe, nga, nge, nun, na, lam, nun, lan. Pengenalan. Okey, apa itu wuduk? Wuduk iaitu cara yang ditetapkan oleh syariat untuk menyucikan diri daripada hadas kecil. Contohnya tangan kita terkena najis, pakaian kita terkena najis. Jadi itu adalah hadas kecil. Jadi bila terkena najis ataupun kita nak membuang air kecil, jadi kita kena ambil wuduk. Itu nama dia cara yang ditetapkan oleh syariat. Syariat ni adalah dalam agama Islam, bila terkena najis ataupun ada hadas kecil, jadi kita perlu ambil wuduk. Okay, kemudian hukum berwuduk. Sama-sama ikut saya eja. Ha, hu, kaf, waw, mim, kum. Hukum. Waw, wu, dot, waw, hamzah, du. Wuduk. Hukum wuduk. Okay, hukum wuduk ni ada 2. Iaitu yang pertama adalah hukum wajib. Wajib ni mesti kita buat. Kalau kita tak buat, jadi dosa. Okey, yang hukum yang kedua adalah sunat. Sunat ni apa? Bukannya sunat tu berkhatan ke? Sunat ni kita nak, kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat, tak dapat apa-apa. Itu nama dia sunat. Okey? Okey. Hukum berwuduk yang pertama tadi adalah wajib, iaitu kita mesti buat. Contoh dia, mendirikan solat. Bila nak solat, sebelum solat mestilah ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, sah tak solat? Tidak sah. Sebab itulah sebelum solat kena ambil wuduk. Yang kedua, tawaf. Tawaf ni masa bila? Masa kita menunaikan haji. Jadi sebelum tu kena ada wuduk, supaya kita dalam keadaan bersih, suci. Okey, yang ketiga adalah menyentuh Al-Quran. Bila kita nak sentuh Al-Quran, tak ada wuduk, tak boleh sentuh Al-Quran. Bila nak sentuh Al-Quran, keadaan kita mestilah menutup aurat. Okey, kemudian hukum sunat. Ni hukum sunat yang tadi saya cakap. Bila kita buat, dapat pahala. Bila kita tak buat, tak dapat apa-apa, tak dapat pahala. Okay, contoh dia, apa dia hukum sunat? Membaca Al-Quran ataupun hadis. Bila kita nak baca Al-Quran, mesti kena ada wuduk. Tapi kalau kita baca, kalau tak ada wuduk, kita tak dapat pahala. Okay. Contoh kita mengaji. Mengaji kalau kita tak ada wuduk, boleh tak mengaji? Boleh, cuma kita tak dapat pahala. Okay, yang kedua adalah hendak tidur. Sebelum tidur,
Kalau tak ada wuduk pun tak apa. Kita tak dapat pahala. Kalau ada wuduk, jadi itulah dapat pahala. Okey. Lagi satu, bila tidur, kita tidur dengan tenang. Bila dalam keadaan wuduk. Okay, yang ketiga, ketika marah. Bila marah, syaitan semua ada dalam diri kita kan. Jadi, bila kita marah, itulah hukum dia sunat. Bila kita ambil wuduk, bila kita ambil wuduk, reda sikit. Kalau kita, bila saya bagi kerja buat banyak ke, jadi nak marah ke, ambil wuduk. Okey? Okey, seterusnya adab sebelum berwuduk. Okey, adab sebelum berwuduk. Maksudnya, sebelum berwuduk tu ada adab-adabnya. Okey. Okey, yang pertama adalah membersihkan kekotoran najis pada badan dan pakaian. Pastikan bila kita nak ambil wuduk tu, sebelum tu pastikan badan kita dalam keadaan bersih. Pakaian kita pun dalam keadaan bersih, tak ada najis. Okey, yang kedua berkomor-komor. Tahu berkomor-komor? Sebab apa kena berkomor-komor sebelum berwuduk? Supaya bila kita, contoh kita makan, ada kotoran kan dalam mulut kita, jadi bau-bau yang tak elok tu, bau-bau yang busuk dalam mulut tu, kita berkomor supaya bau itu akan jadi bersih. Okey, kemudian yang ketiga, bersugi. Tahu bersugi apa? Bersugi adalah memberus gigi supaya mulut kita bau wangi. Itu adalah adab-adab sebelum berwuduk. Okey, adab sebelum berwuduk sudah. Okey, kemudian adab semasa berwuduk. Semasa ni maksudnya semasa kita melakukan wuduk. Kalau sebelum tu belum kita berwuduk lagi. Semasa ni bila kita tengah berwuduk. Yang pertama adabnya, mulakan dengan bacaan Bismillah. Baca macam mana sebelum ambil wuduk? Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kedua, duduk di tempat yang tinggi supaya pakaian kita tak adalah terkena najis. Sebab kita tak tahu bila kita duduk dalam keadaan yang rendah, contoh kita duduk bersila ke, jadi kita tak tahu ada najis ke tak. Sebab tu kena duduk dalam keadaan yang tinggi. Kita tengok dalam, bila kita pergi masjid ke, kita tengok dekat masjid ada sediakan tempat untuk duduk. Okey, tempat duduk tu bukannya untuk orang yang kurang upaya ke, untuk orang tua ke, tapi untuk kita, untuk memudahkan kita ambil wuduk. Okey, kemudian menghadap kiblat. Semasa ambil wuduk mestilah menghadap kiblat. Okey, dalam keadaan berwuduk kita tak boleh, kita tidak boleh tidak menutup aurat. Tak boleh dalam keadaan yang tidak memakai baju. Okey, mesti dalam keadaan yang menutup aurat. Okey, seterusnya semasa berwuduk tidak boleh berbual. Sebab apa? Bila kita berwuduk, kita berbual, jadi kita lupa. Contoh, kita tengah basuh pergelangan tangan. Sekali lepas pergelangan tangan, kita buat apa? Okay, contoh, tengah basuh pergelangan tangan, tiba-tiba basuh rambut pula. Itu yang sebab apa? Sebab tu tidak digalakkan ketika berwuduk kita tidak boleh berbual. Sebab ada gangguan bila kita sedang berwuduk. Okey, kemudian jimatkan penggunaan air. Bila ambil wuduk tak boleh buka paip tu besar-besar. Sebab apa? Membazir itu amalan syaitan. Jadi buka air kecil je. Bukannya kita berwuduk bukannya untuk mandi. Kita berwuduk untuk ambil air sembahyang. Okey, kemudian menyempurnakan wuduk. Dah sempurna wuduk, pastikan bila dah wuduk tu, berapa kali kita perlu ambil wuduk untuk satu basuhan?
3 kali. Contoh kita basuh muka. Sebab tu lah tak boleh, masa ambil wuduk tak boleh berbual. Bila dah basuh muka 3 kali, tiba-tiba 5 kali pula. Itu yang bila kita berbual, kita dah fokus benda lain.